Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang bagi kita boleh kita mari bertemu pada kali ini melalui Ruang Minda. Maka Ruang Minda pada kali ini ni kita nak mari berkecek sikit tentang hal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mananya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat penting, sangat-sangat pentinglah bagi kita supaya kita dapat boleh ambil pengajaran daripada sejarah Nabi, boleh kita ambil iktibar daripada sejarah Nabi, lepas tu boleh ambil buat contoh bagi hidup kita melalui dengan sejarah Nabi. Maka pada kali ini sejarah Nabi yang saya nak ceritakan pada kali ini iaitu Nabi SAW ada satu peristiwa yang sangat orang panggil peristiwa ini tak biasa berlaku di dengan orang lain lah. Orang panggil salah satu peristiwa yang tak biasa berlaku dengan orang lain tetapi berlakunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitunya peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kena belah dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena belah dada. Mengikut ahli sejarah saat itu dia khilaf. Dia ada khilaf kata Nabi ni kena belah dada tu apa kali. Bak nata Nabi kena belah dada kedak tu tak ada siapa dia khilaf. Hak tu jelas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kena belah dada. Tetapi hak khilafnya berapa kali jumlah. Setengah ahli sejarah dia kata ada 3 kali Nabi kena belah. Setengah ahli sejarah lagi dia kata ada 4. 4 kali Nabi kena belah. Ala kulli halnya kebanyakan ahli sejarah kata 3 lah. Kebanyakan ahli sejarah kata 3. Kalaulah kita tengok dalam 3 kali Nabi SAW tu kena belah dada tu orang panggil salah satu benda hak Allah Ta'ala saat ni tu nak cucikan diri Nabi kita. Salah satu perkara yang Allah nak buat cadangan. Allah nak basuh hati Nabi kita supaya nak buat cadangan. Nak bagi wahyu kepada Nabi SAW, nak bagi amanah yang sangat berat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengoklah lagu mana ketika mana Nabi kita SAW kena belah dada. Yang pertama hak Nabi kita SAW kena belah dada iaitu ketika Nabi SAW saat itu umur 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun, Nabi SAW saat itu dia duduk dengan mak nyusu dia. Dia pergi duduk dengan mak nyusu dia iaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kita dok kenal lah penyusu Nabi itu. Salah satunya Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi umur 4 tahun tu Nabi duduk dengan Halimah Sa'diyah lah. Di zaman tu pada ketika itu tu Nabi SAW sedang duduk main dengan budak-budak. Nabi SAW duduk main dengan budak dengan anak-anak Halimah sendiri. Duduk main dengan saing-saing Nabi SAW masa kecil lah. Tiba-tiba tengah-tengah duduk main tu Malaikat Jibril mari. Malaikat Jibril mari esok Nabi SAW. Mari ambil Nabi SAW, perbah Nabi. Tidur Nabi. Mari pergi Nabi SAW, lepas tu tidur. Ambil tidur. Kata ahli sejarah, bukan Jibril saja tak mari. Bahkan ada juga setengah kata Mikail, ada setengah kata Israel. Tu khilaf ulama lah. Ala kulli halnya orang hak juru belahnya iaitu kena kepada malaikat Jibril. Mari ketika Nabi duk tengah main dengan anak-anak Halimah, duk main dengan fak budak. Ya umur 4 tahun semasa tu. Tengah duk main tu malaikat Jibril mari pegang Nabi, pegang tidur. Setelah tidur saat itu belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu ambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tubik. Buat tubik sudah malaikat Jibril pun basuh hati Nabi. Ya ada di hati Nabi saat itu ada stokor darah
yang malaikat Jibril kata tokoh darah hitam ni hok duduk di hati Nabi ni, hok duduk jadi tempat duduk bagi setan. Lalu tu malaikat Jibril baik buat tu baik, lepas tu basuh hati Nabi di dalam bekas yang buat daripada emas. Lepas tu basuh dengan air apa? Guna air Zamzam. Malaikat Jibril ambil air Zamzam, ambil hati Nabi, bubuh dalam bekas emas, basuh. Iaitu buat tubik darah, setokor darah daripada hati Nabi. Yang mana setokor darah saat itu malaikat Jibril kata, ni tempat hok setan duduk di dalam hati. Setelah daripada basuh siap, malaikat Jibril boh kelek di dalam dada Nabi. Lepas tu jahat semula. Tu. Setelah jahat itu sudah malaikat Jibril lepas Nabi. Dalam hal keadaan tengah malaikat Jibril duk belah dada Nabi saat itu, kanak-kanak, anak-anak, budak-budak duduk main dengan Nabi SAW pakak hungagi. Pakak hungagi gi royak kepada Halimah Sa'diyah. Gi royak kepada Halimah. Royak kata kena Muhammad kena bunuh. Fak budak. Tengok orang mai pergi orang mari pergi Nabi SAW tidur gitu. Bagi kanak-kanak dok behel kata, orang mai bunuh Muhammad. Royak kepada Halimah dengan berkejut. Sangat berkejut, gi gaduh hungagi kepada gisuk Nabi SAW. Gi sapa ke tubuh Nabi SAW tu, ketika itu Nabi duk tengah pucat. Oleh kerana Nabi pun budak lagi, takut ngagapo macam-macam lah kanak-kanak ni. Nabi ketika tu pucat. Ini kali pertama hak Nabi kena belah dada. Yang mana kali pertama hak Nabi kena belah dada saat itu Nabi ceritakan cerita ini kepada sahabat dia iaitu Anas bin Malik. Lepas tu Anas bin Malik royak kata, saya nak sampai ke hari ni aku dah boleh tengok lagi bekas jahat di dada Nabi SAW. Ya, Anas bin Malik ni dia salah seorang khodam Nabi, kondrap cai Nabi. Oleh itu dia biasa tengoklah. Dia kata ada sungguh bekas hak Nabi saat ni tu kena belah dada. Dia dah boleh tengok lagi keseh-keseh. Tu. Hak ni jelas. Ini kali yang pertama hak Nabi kena belah dada. Pada kali yang kedua hak Nabi kena belah dadanya iaitu ketika Nabi saat itu nak jadi rasul. Nak terima wahyu kali yang pertama. Tu kali yang kedua hak Nabi Muhammad SAW kena belah dada. Lepas tu kali yang ketiga hak Nabi Muhammad SAW kena belah dada juga. Iaitu ketika Nabi nak naik nak pergi Isra' Mi'raj. Semasa tu Nabi sedang tidur dengan Saidina Hamzah, lepas tu dengan Saidina Ja'far, duduk tidur tiga orang di tepi Kaabah, di tepi Baitullah, kawasan Hijr Ismail. Duduk tidur situ, malaikat Jibril mari. Katanya setengah tu malaikat Mikail mari juga. Mari belah dada Nabi. Lepas tu basuh dada Nabi sebelum daripada nak buat naik Nabi ke Borak. Lepas tu naik Borak sudah Nabi Isra' pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis. Tu. Jadi hak jelas-jelas ahli sejarah kata 3 kali inilah yang mana Nabi SAW kena belah dada. Hak kata ahli sejarah lagi dia kata 4 kali tu dia royak kata semasa Nabi saat itu umur 10 tahun. Semasa Nabi umur 10 tahun dan semasa tu Nabi belum balik. Dekat-dekat dengan Nabi nak akhir balik. Tetapi kata setengah ulama kata hak ni tidak sahih. Tapi ala kulli hal tak apalah. Kita pergi pendapat hak mana ulama kata, kebanyakan ulama pergi iaitu katanya 3 kali. Yang pertamanya Nabi kena belah dada semasa dia duduk dengan Halimah Sa'diyah iaitu umurnya 4 tahun. Lepas tu yang keduanya ketika Nabi nak bangkit menjadi Rasul. Lepas tu yang ketiganya semasa Nabi SAW nak pergi ke Isra' Mi'raj. Inilah sejarah-sejarah Nabi SAW, peristiwa yang berlaku dengan Nabi, di mananya Nabi tu biasa kena belah dada. Supaya apa belah dada saat itu? Supaya nak buang tokoh hitam, darah hitam yang duduk di dalam hati Nabi SAW basuh tubik.
basuh tubik benar cemar daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum, orang yang suci daripada dosa. Tapi nak ayat kata Allah basuh juga hati Nabi supaya nak jaga dari nak buat sifat hak tak molek yang ada tinggal-tinggal sifat gapo keji hak duduk nak suci sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hati Nabi suci sungguh. Lepas tu nak ayat kata amanah seorang rasul ni sangat berat. Oleh itu kena bercuci sungguh sebelum daripada Allah nak beri satu-satu perkara. Sejak daripada kecil lagi dah Allah basuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai besar, sehingga sampai 2-3 kali berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, aku duk nampak lagi kesel bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam kena belah dada, bekas jahat. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita boleh tahu peristiwa yang penting dan juga berlaku dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena belah dada. Maka pada kali ini sekadar ini saja dulu. Insya-Allah kita bertemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.